بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ومولانا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين Bahrul Mazi jilid 17 dan bernama Yaumul Haqqi. Kuliah kita yang lalu pada 10 Januari 2023. Yaumul Haqq. Muka surat apa? Yaumul Haqq 15. Okey 15. Kalau kita Jawi muka surat 8. Di antara nama-nama hari akhirat disebut sebagai yaum. Yaum tu maksud dia hari. Al-Haq dia kata apa di sini? Artinya hari yang mustahak. Mustahak ni maksud dia hari yang benar. Tidak ada keraguan pada dia. Pasti kita akan tempuh. Kita yang kata orang Islam, di antara rukun iman yang wajib kita beriman adalah beriman pada hari akhirat ataupun disebut sebagai hari kiamat. Juga disebut sebagai hari al-haq, hari yang mustahak. Mustahak ni hari yang benar akan berlaku. 100% kena percaya. Tak boleh 99%. Sebab apa? Sebab hari itu tuan-tuan sekalian, hari yang akan dibalas segala amalan-amalan yang kita buat. Pasal apa dinamakan sebagai Yaumul Haq? Artinya hari mustahak. Mustahak satu. Yang kedua, kalau dalam Jawi ditulis mim sin ta ha qaf. Mustahak iaitu hari yang benar. Kalau kita baca mustahiq maknanya yang yang perlu diberikan hak. Tu maksud dia, tu beza tu. Mustahak dengan mustahiq. Kan bahasa Arab ni dia kalau baris beza maka bezalah makna. Macam bahasa Melayu pun ada juga kalau baris beza makna. Kita ambil satu perkataan orang utara sebut, saya rasa sini pun sebut sama kot. Penyepak, tahu penyepak? Orang utara kata penyepak tu penampak. Kalau penyepak, benda penyepak. Penepak tu buh menerajang. Itu beza dia tu. Kan beza. Dengan je. Penyepak dia sepak. Mereka ni aku nak penyepak hang sudah. Mereka ni aku nak penyepak hang sudah. Tu beza tu. Jadi kalau bahasa Melayu pun beza, apatah lagi bahasa Arab. Sudah pastilah berbeza daripada segi baris. Sebab tu kena baca, nak kena tengok juga. Kata kitab Jawi, kitab yang orang Indonesia kata Jawi gondol, tak ada baris lah apa semua. Nak kena tengok susunan ayat dia tu, dia nak menceritakan apa. Kerana pada hari itu tentu, maksud dia pasti, tentu mustahaknya azab ataupun mustahaknya dapat pahala. Dua benda tu aja. Allah Ta'ala jadikan hari akhirat ni ada dua benda. Yang pertama, dia wajib dapat pahala. Yang kedua, dia wajib dapat azab. Siapa yang buat amalan baik, Allah Ta'ala bagi pahala kat dia. Siapa yang buat amalan yang tidak baik, maka Allah Ta'ala akan bagi azab kepada dia.
Atau dia kata, ataupun dengan makna yang lain, ataupun dapat diketahui akan hakikat segala perkara yang dikerjakan di dalam dunia ini. Maknanya segala benda yang kita buat dalam dunia ni, kita nak tahu benda tu Allah Ta'ala terima tak terima ketika mana hari akhirat. Kita nak tahu benda tu betul ataupun tidak ketika mana hari akhirat. Sebab tu dalam doa yang selalu dibacakan oleh imam kita, antara dia, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, arinal haqqa haqqa, tunjukkan kebenaran itu benar. Pasal apa? Sebab kami nak ikut. Warzuqna tiba'ah, kami nak mengikut, ittiba'. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, tunjukkan benda yang batil itu batil. Sebab apa? Sebab kami nak minta lindung, kami tak mau ikut benda tu. Jadi tuan-tuan sekalian, yang tu doa yang kita minta. So di hadapan Allah Ta'ala nanti kita akan mengetahui hakikat yang sebenar. Hakikat sesuatu benda yang kita buat atas dunia ni akan dilihat dan akan ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jalla. Atas dunia ni kadang-kadang kalau kita tengok pun dalam lah ni duk hingar sistem mahkamah lah apa bagai kan. Saya tak mahu ulas bab tu, hak tu tuan-tuan tahu sendiri dah. Kadang-kadang bila orang ada duit, orang dapat lawyer yang bagus, dia bersalah, bukan dia tak bersalah. Kan? Bila dapat lawyer yang bagus, dia ada duit sikit apa semua ni, dia hak bersalah tu kadang-kadang boleh jadi betul. Tak bersalah. Tapi kadang-kadang hak tak bersalah tu boleh jadi salah. Kan? Itulah dunia, tuan-tuan sekalian. Maknanya dunia ni dia boleh dimanipulasi, itu bahasa kita tu. Kita hak betul ni kadang-kadang nampak salah, orang hak salah ni kadang-kadang nampak betul. Sebab tu Nabi kata hari penghujung zaman ni ataupun hari akhir, jaga elok. Kadang-kadang orang yang betul kita menganggap dia salah, orang yang salah kita anggap dia betul. Tuan-tuan boleh kiaskan kepada situasi yang berlaku lah ni. Orang cuba tegur, kadang-kadang kita hak betul ni kita cuba tegur orang, cuba bagi nasihat ke orang, tiba-tiba kita pula dikecam. Tu jelah ni, kita dikecam. Sudah ingat ahli syurga tu hang punya ke? Tu istilah tu. Jangan nak jaga tepi kain orang. Yang nampak macam salah tiba-tiba dibela, diberi pembelaan, malah benda tu boleh diterima dalam masyarakat kita akan kesalahan itu. Saya bagi dekat tu ya, contoh-contoh tuan-tuan cari sendiri kan. Kalau saya bagi lagi dalam lagi, orang kecam saya pula, itu masalah tu kan. Baik, dan seterusnya, boleh faham lah maksud dia. Yang dikatakan yaumul haq, maksud dia hari yang akan jadi, pasti jadi hari itu. Dan juga pada hari itu juga akan diketahui akan hakikat sebenar apa yang kita buat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dia tunjuk semua kat kita hari itu. Atas dunia ni berlakon baik ke, hari itu akan ditunjukkan, akan dibuka semua segala lakonan-lakonan kita boleh tahu, kita boleh nampak hari itu kan. Yang tu yang kita risau ni tuan-tuan sekalian. Pasal itulah Allah Subhanahu wa taala, antara benda yang Tuhan nak suruh kita buat, tak mau bagi kita malu, tak mau kita dilondehkan segala yang sifat yang kita cuba sembunyikan dalam diri kita ni di hadapan Allah. Bukan di hadapan Allah, malah di khalayak ramai orang akan tengok. Dia ni sebenarnya macam ni. Antara kunci kepada perkara yang kita tak mau kita dilondehkan segala-galanya. Tuan-tuan faham perkataan londeh kan? Maksud itu kita akan dibongkarkan segala-galanya. Siapa Ustaz Luqman yang sebenarnya ni? Lah ni kita tak nampak dia main dalam keadaan pakai kepiah buh jubah macam ni, ialah ditutup dengan cara pakaian macam ni, mungkin kita tak nampak. Tapi bila di hadapan Allah Subhanahu wa taala, segala pakaian tak boleh nak bantu, segala perbuatan tak boleh nak bantu, segala lakonan semua tak boleh nak bantu. Allah Ta'ala akan buka satu tentang kita. Dan di antara kunci untuk Allah Ta'ala nak tutup semua benda tu apa dia tuan-tuan? Tutup aib orang. Yang tu aja. Tutup aib orang. Sebab Tuhan kata apa? Nabi kata apa? Dan Allah Ta'ala sebut dalam hadis Qudsi. Tuhan kata, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah.
Barang siapa yang satar, satar ni tutup. Kan kalau yang halang daripada buka aib orang. Kita tutup, kita halang, orang duk sembang aib orang, kita pipi, kita tak sembang apa ni. Oh kami duk sembang dengan dia tu tak betul. Kita halang. Kan istilah satar itulah yang kita gunakan. Macam lain-lain kapet ni. Digunakan sebagai sutra. Kan kita semayang, kita letak beg kita ataupun kita letak kerusi di hadapan menghalang orang daripada duk lalu lintas apa semua depan kita. Yang tu nama dia sutra. Sutra ni kita tutup daripada orang berjalan di hadapan kita. Orang halang. Kita menghalang orang. Jadi Nabi kata, Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi, man satara musliman, siapa yang tutup aib orang, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Allah Ta'ala tutup aib dia di dunia dan juga di akhirat. Di akhirat Tuhan tutup aib. Tuhan akan bantu kita. Ini sebab janji Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, sama-samalah. Kalau kata aib ni, semua orang ada aib. Semua orang ada aib. Kalau Tuhan tak tutup aib kita, tuan-tuan sekalian, habis semua. Minta maaf sebutlah siapa pun. Saya pun tak layak nak duduk depan ni. Tuan-tuan hak duduk ada depan saya pun kira pergi mana pun pakai mask ya. Pasal apa? Pasal orang tahu aib kita. Kan? Jadi malu kita. Itu atas dunia, apatah lagi di akhirat, lagilah malu. Dan yang bernama hari itu juga disebut sebagai Yaumul Hukmi. Yaumul Hukmi artinya hari hukum. Hukum ni maksud apa? Kerana pada hari itu Allah Ta'ala akan menghukumkan dengan seadil-adilnya. Maknanya hari itu akan diputuskan. Walaupun atas dunia ni tak dapat keadilan, tapi di hadapan Allah semua orang akan puas hati. Adil ni maksud apa tuan-tuan sekalian? Wada'u syai' fi mahal. Tuhan akan bagi sesuai dengan keadaan kita, dengan hak kita. Itu maksud adil. Lawan kepada adil apa dia? Zalim. Lawan kepada adil adalah zalim. Zalim ni maksud apa? Meletakkan sesuatu pada bukan tempat dia. Yang tu baru maksud dia. Adil bukanlah maksud dia 50-50. Kata hang adil sungguh, hang boleh bahagi dua ni adil 50-50. Bukan macam tu. Adil ni maksud apa? Sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kedudukan, sesuai dengan tempat dia. Yang tu baru betul. Yang kata adil tu. Pasal itu pengadil tuan-tuan sekalian. Kita tahu pengadil duk main bola kan, pengadil. Kalau ikut akal kita ataupun pemahaman kita, pengadil ni dia mesti sama rata lah. Pasukan ni kena, kalau dia bubuh kira katalah Malaysia lawan apa Korea baru ni kan. Tapi dua-dua tu kira adil lah. Contoh dia kalau Malaysia 0, Korea 3. Pengadil dia kena buat keputusan. Kalau ikut kita yang kata sama rata tu, pengadil kata apa? Kalau 3-0 lah ni hang ambil 1,5, Korea 1,5, Malaysia 1,5. Tu baru betul Tapi bukan macam tu. Sesuai dengan keadaan dia lah. Pasal Korea dia orang kata apa? Agresif sikit daripada Malaysia. Dia menang. Jadi pengadil orang kata menentukan ataupun memperakui akan perkara tu. Makna dia adil lah. Itu maksud yang dikatakan adil. Baik, Tuhan pada hari itu dia akan hukumkan dengan seadil-adilnya. Maka tiada siapa pun yang boleh mengubah hukum Allah Ta'ala dan juga boleh membatalkan akan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan, macam atas dunia ni benda boleh berubah. Kan, orang kata jangan bagi duit bercakap. Tu istilah lah ni. Jangan bagi duit bercakap. Kalau duit bercakap, semua benda boleh selesai. Tu kan, bahasa orang putih disebut apa tu? Money stock ke apa macam tu lah. Kan? Kan yang tu. Cerita dia tu. Jadi jaga elok tuan-tuan sekalian. Depan Allah Ta'ala tak ada dah duit kita nak hulung kat Tuhan ke apa, Tuhan tak terima dah. Nak buat apa dah benda tu. Baik. Dan jadi tuan-tuan, bila sebut kata adil, maka kita nak ambil kesimpulan macam mana? Yang kata hari hukum tu macam mana? Maksud dia, atas dunia ni kalau ada benda yang kita tak puas hati, kita simpan benda tu di hadapan Allah. Yang tu saja. Kan? Kita tak puas hati tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan balik rumah, tiba-tiba rumah kena pecah. Pencuri masuk, pergi ambil barang macam-macam, pergi buat report polis semua. Report polis okeylah, kita buatlah. Tapi polis pun tak boleh nak bagi satu jaminan. Kata tak apa cik, nanti pencuri tu kami akan tangkap. Kalau dapat pencuri pun kemungkinan barang tak boleh dapat balik. Kita teraniaya. Jadi macam mana tuan-tuan sekalian kita nak dapat keadilan tu macam mana? Jadi di hadapan Allah lah nanti ni. Kita habaq kepada Allah, ya Allah, hari tu aku main mengaji, lepas maghrib, habis Aisyah aku sembahyang Jumaat, aku balik rumah aku kena selongkang, rumah aku pencuri masuk.
Ada barang-barang aku hilang, aku dah pergi buat report, tapi aku tak puas hati. Jadi macam tak puas hati. Kan? Polis semua kata, sabar je, ramai orang pun macam tu juga. Dia tak boleh ni, barang dia ambil, barang berharga ni. Barang tu saya simpan daripada saya kecil sampai besar. Dia tak boleh nak bagi balik ni, dia jual apa semua macam mana ni. Di hadapan Allah. Tonton ceritalah banyak di hadapan Allah. Tuhanlah yang akan buat satu keputusan untuk nak bagi keadilan dekat kita. Dan pasti kita akan menerima dengan penuh kepuasan. Itu maksud dia. Kan? Atas dunia ni orang nak buat apa? Silakan. Tuan-tuan, apa yang berlaku di Palestin tu? Mereka mengharapkan apa? Ni yaumul hukmi, hari hukum tu. Tak apa, hari ni hampa nak rampas tanah kami, hari ni hampa kacau kami semayang dalam Masjidil Aqsa, hari ni hampa bunuh budak-budak depan mata kami, hampa bunuh ayah kami, hampa bunuh mak kami, sampai kami ini pun tak ada tempat kami nak tidur, kami jadi pelarian, kami tak cukup makan, main dalam keadaan sejuk, kami tak ada baju sejuk ni, kesakitan demi kesakitan, kesulitan demi kesulitan. Apa yang keluar daripada mulut mereka, tuan-tuan? Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah bagi kami Allah Ta'ala tu ada. Walaupun atas dunia kami tak dapat, janji Allah di akhirat kami akan dapat. Waktu tu kami akan tuntut kamu semua. Kan? Ni'mal maula, sebaik-baik pelindung adalah Allah. Wa ni'mal nasir, sebaik-baik penolong adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang inilah tuan-tuan sekalian, kalau kita nak relatekan dengan Isra wal Mi'raj, hakikat hamba tu di situ. Yang Allah Ta'ala sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asra bi'abdihi, memperjalankan akan hamba dia. Hakikat hamba, hamba ni maksud apa? Hamba ni hanya menerima apa yang jadi dekat kita. Jadi apa pun kat kita, kita terima dalam keadaan redha. Redha itulah yang kalau kita dapat, mardiyah kita dapat, rahmat Tuhan kita dapat. Bila dapat rahmat Tuhan, apa yang akan kita dapat? Syurga akan menjadi milik kita. Tuan-tuan boleh rujuk, baca surah Al-Isra, permulaan surah Al-Isra tu, nak tahu hakikat hamba tu, tuan-tuan rujuk dalam penghujung surah Al-Fajr. Pasal hamba ni tuan-tuan, bila dia jadi hamba, hati dia tenang. Seorang hamba, hati dia tenang. Yang tu cara dia. Tenang ni maksud apa? Mai pi dah serabut macam mana pun dia tetap tenang. Pasal apa? Pasal aku hamba, aku tak ada apa. Orang nak hina pun dia tak rasa apa. Orang ambil barang dia pun dia redha kepada Allah. Tuhan bagi ujian dekat dia pun dia redha kepada Allah. Sebab tu Tuhan kata apa? Orang yang tenang, hamba ni maksud dia akan mendapat mutmainnah. Kan Tuhan kata apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Siapa jiwa yang tenang ni? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kamu nak dapat jiwa yang tenang adalah orang yang kembali, apa-apa akan kembali kepada aku. Maksud dia kembali dalam keadaan radiyah, dia redha. Kalau kamu redha apa yang aku bagi kepada kamu, kamu redha dengan ujian, kamu redha dengan mihnah, kamu redha dengan apa saja aku bagi kepada kamu, mardiyah aku bagi kepada kamu. Radiyatan mardiyah. Macam mana nak dapat benda redha tu? Fadkhuli fi ibadi. Hampa masuk dalam kelompok yang aku letakkan sebagai hamba aku. Kalau boleh masuk dalam kelompok tu, maka wadkhuli jannati. Kan? Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dapat redha sebagai seorang hamba, aku bagi syurga aku ke hamba. Sebab tu Nabi SAW sebut apa? Jangan harap amalan kita akan masukkan kita dalam syurga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Boleh faham tuan sekalian? Sebab apa amalan kita ni? Tuan-tuan rasa kita boleh ke balas dengan nikmat Allah dengan amalan kita? Ni, Tuhan bagi kat kita sihat pun kita tak boleh nak balas dengan amalan kita. Kita kata, ya Allah, walaupun kamu bagi aku sihat, tapi aku balas balik dengan aku makin subuh pagi tadi. Tadi aku sembahyang zuhur, ya Allah, aku sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang isya. 5 kali sehari aku sembahyang. Ambil lah yang ni sebagai balasan. Tak terbalas amalan kita dengan nikmat Tuhan bagi kat kita. Tuhan bagi kita, tuan-tuan tak boleh menapas dalam 3 minit. Ya sudah. Bukan 3 minit, 3 minit tu lama. Kan? Tengah-tengah duk minum air, dia sangkut. Oh Allah. Bila sangkut tu, Astaghfirullah, Alhamdulillah. Dia keluar macam-macam. Alhamdulillah, boleh menapas balik. Tu sikit je Tuhan bagi tu. Tuan-tuan, yang tu baru nyawa, baru kesihatan. Apatah lagi benda-benda lain yang Allah Ta'ala bagi kat kita.
Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan yang bernama Yaumul Fasli, iaitulah artinya hari perceraian. Kita akan berpisah hari itu. Kerana pada hari itu dihukumkan bercerai penyudahannya di antara orang yang berbuat baik dan juga orang yang berbuat jahat. Atas dunia ni kita berpisah alam, tu pun kita sedih sampai tak mau. Betul tak tuan sekalian? Hakikat macam itulah. Manusia, fitrah manusia memang sedih lah. Suami meninggal tuan-tuan sekalian, takkan isteri tak sedih? Kata makcik sedih pasal apa? Pisah dah, tak jumpa dah dengan suami. Jumpa lagi. Jumpa bila? Nanti makcik mati, jumpa suami. Cuma cerita dia di sana tu, hakikat ataupun di sana tu yang kata pemisahan yang hakiki tu bila? Ketika mana diputuskan kamu syurga, dia neraka. Yang tu kata berpisah tu. Yang tu yang kita takut tuan-tuan. Pasal itulah sama-samalah kita atas dunia ni mengajak orang masuk dalam syurga. Sebab Allah Subhanahu wa taala kata apa? Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Kami jadikan syurga luas daripada langit dan bumi. Jangan kita masuk seorang ke syurga, anak bini kita tak ajak. Jangan kita masuk seorang ke syurga, suami kita tak ajak, kawan-kawan kita tak ajak. Sebab tu kita ajak semua ni. Pasal apa? Antara kalam yang boleh kita bagi kepada mereka, abang kat mereka apa? Ni, ayang lah kot bagi kat bini kita. Ayang, abang nak jadi suami ayang sampai syurga tau, bukan atas dunia ayang. Pasal tu ayang jangan nak buat perangai teruk kan, jangan nak buat TikTok pelik-pelik kan? Tuan-tuan, lah ni macam tu. Kadang-kadang macam tu. Tapi tak apa kot, adalah mulut jahat kita, tak apa Ustaz, dia dah berjanji dengan isteri dia, kata apa? Dia nak jadi suami kepada isteri itu bukan hanya atas dunia tapi sampai neraka. Sampai neraka kan, ikutlah sampai neraka pun punya pasal hamba lah, fikir apa kan. Tapi cuma yang tu lah. Sebab tu kita nak ajak anak-anak kita nak ajak kawan-kawan kita, pasal nak berkawan ni sampai ke syurga. Sebab tu Nabi SAW dalam sebuah hadis bila cerita tentang orang bagus-bagus ni tuan-tuan sekalian, berkawan dengan orang baik-baik ni, orang baik-baik ni Allah Ta'ala akan bagi kepada mereka ni satu syafaat orang soleh. Syafaat orang soleh ni apa? Syafaat ni apa maksud? Kita dah sebut syafaat ni bukan pertolongan. Syafaat ni apa? Recommendation. Tu maksud syafaat tu. Nabi pun tuan-tuan, dia bukan boleh tolong kita, cuma Nabi boleh recommend kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah, dia ni hamba aku, ya Allah, bantulah dia ya Allah. Tuhan kata, oleh kerana kamu umat dia, ambil aku bantu. Tu maksud dia macam tu. Sebab hak syurga dan neraka bukan hak Nabi. Hak syurga dan neraka bukan hak kita sebagai manusia. Tapi Allah Ta'ala bagi syafaat. Syafaat ni maksud apa? Orang yang boleh nego dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu maksud dia macam tu. Atas dunia kita berkawan dengan orang bagus, sehingga kan dalam hadis tu kata apa? Ketika mana masuk, telah dipisahkan yaumul faslu, yang siapa masuk syurga, yang masuk neraka. Tiba-tiba orang yang duduk dalam syurga ni, dia duduk tercari-cari, aina ikhwani, mana kawan-kawan kami alladzina yusalluna ma'ana, yang atas dunia duduk sembahyang jemaah sekali dengan kami. Hadis ni nak abang apa tuan-tuan? Kita sembahyang berjamaah antara benda yang perlu, walaupun benda ni tidak dituntut ataupun tidak disarankan oleh Nabi, tapi benda ni secara irsyadi, anjuran daripada hadis tu. Cerita apa tuan-tuan? Cerita dia kita kena kenal jemaah kita. Pasal apa? Pasal benda tu kita nak jadi bukti di hadapan Allah tu. Ya, orang baik berjumpa dengan Allah. Ya Allah, mana kawan kami ni yang mereka ni yusalluna ma'ana wa yahujjuna ma'ana wa yasumuna ma'ana, puasa sekali dengan kami, pi haji sekali dengan kami, semayang sekali dengan kami. Ada dalam hadis yang kata apa? Wa yujahiduna ma'ana, berjuang sama-sama. Maksud dia pi mengaji lah kan, dalam buat benda baik ni, buat sekali dengan kami. Tapi kami tak berjumpa mereka dalam syurga. Tuhan kata mereka duduk dalam api neraka. Lah ni hampa pi masuklah dalam syurga, biarkan mereka dalam api neraka. Tak mau masuk. Yang kata orang bagus ni, orang soleh ni tak mau masuk. Sehingga apa? Sehingga kawan kami tu boleh dibawa keluar untuk masuk sekali dengan kami dalam syurga. Entah, tak rugi kita berkawan dengan orang baik-baik. Jadi Tuhan pun duk berdebat sampai Nabi kata apa? Nabi kata mal mukhatabah, mal mujadalah. Nabi kata aku tak pernah tengok orang yang sedang berdebat dengan Allah, orang yang sedang mempertahankan kawan-kawan mereka, dahsyat macam mana ahli syurga pertahankan kawan-kawan yang duduk dalam api neraka. Atas dunia ni kalau kita tengok orang berdebat, atas dunia ni kita tengok orang bertikam lidah, tak ada apa lagi nak dibandingkan
ahli syurga bertikam lidah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Tuhan kata apa? Udkhulu, masuklah kamu dalam api neraka. Akhriju man araftum, pi cari siapa yang kamu kenal, bawa keluar daripada tu. Tuan, bawa keluar. Bila masuk-masuk tengok, oh kawan kita dia ni duduk semayang sekali, tarik tangan dia bawa keluar. Lepas tu bila dah habis dah, mereka bertemu dengan Allah. Mereka kata, ya Allah, kami dah selesai dah kerja kami dah cari dah kawan-kawan kami. Tuhan kata, tunggu kata, pi masuk balik. Tuhan kata, masuk pi cari pula siapa yang kamu kenal, yang dalam diri dia ada sekelumit daripada iman, walaupun dia ni bukan kaki semayang macam kamu. Cari orang siapa yang beriman, bawa keluar. Tuhan kita tunggu, masuk pula, cari orang yang separuh daripada sekelumit iman tu. Dah lah sekelumit, separuh daripada tu, bawa keluar. Nak cerita apa tuan-tuan? Rahmat Allah dan juga bagusnya ataupun untungnya kita bersama dengan orang-orang yang baik. Tuan-tuan tengok, orang jadi orang bagus ni banyak mana doa dapat kepada kita. Dalam tahiyat kita baca apa? Assalamu alaina wa ala ibadillah as-salihin. Assalam ni maksud apa? Ya Allah, keselamatanlah untuk kami, selamatlah ke atas kami ya Allah, dan selamatkan juga ke atas orang-orang yang beramal yang soleh ya Allah. Hari ni kita semayang berapa orang duk ada semayang maghrib? Katalah 50 orang semayang tadi. Tuan-tuan, banyak mana 50 orang duk sebut benda tu? Tahiyat mesti sebut benda tu kan? 50 orang sebut benda tu. Tidakkah kita dapat daripada 50 orang tu? Dalam 50 orang tu taklah semua Allah Ta'ala terima mustajab doa tu, tapi mungkin ada dalam doa 5 yang tu baru di surau ni. Di surau lain lagi, berapa banyak manusia yang semayang maghrib tadi, berapa banyak doa yang duk main hujan main kat kita, doa Allah Ta'ala bagi selamat dekat kita. Sebab tu hari ni tuan-tuan sekalian, kadang-kadang pasal apa hari ni kita boleh selamat, kita dapat sejahtera, kita dapat ketenangan, kadang-kadang hasil daripada doa orang-orang yang saleh. Sebab itulah berkawanlah dengan orang-orang yang saleh. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kita habang kat keluarga kita, kat kawan-kawan, abang kata aku tak mau bercerai dengan hamba. Maksud dia aku tak mau berpisah. Atas dunia ni perpisahan sementara, nanti akhirat kita akan berjumpa, dan di sanalah perpisahan yang hakiki. Kita tak mau yang tu. Kita nak sama-sama masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bernama Yaumul Jama'. Jama' kita dah sebut jama'. Jama' ni maksud apa? Iaitulah hari perhimpunan. Dihimpunkan kerana pada hari itu dihimpunkan semua manusia yang dulu-dulu daripada zaman Nabi Adam, dan juga manusia yang akhir, last sekali manusia yang dilahirkan pada zaman Nabi Muhammad ni, zaman kita ni, semua akan berhimpun di situ. Dan yang bernama Yaumul Ba'thi, Ba'as artinya hari bangkit, semua orang akan bangkit. Kerana pada hari itu dibangkitkan segala roh, maka masuk ia ke dalam tubuh. Roh-roh ni semua akan kembali kepada tubuh kita masing-masing. Wa nufiqa fis sur, Tuhan kata apa? Ketika mana ditiupkan sangkakala. Wa nufiqa fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun, dalam surah Yasin tu. Kan? Semua bila ditiupkan sangkakala, roh-roh ni pakat cari badan-badan balik. Badan akan daripada tanah hancur tu akan jadi jasad, apa semua akan jadi kulit balik, apa semua akan jadi tulang belulang, lalu ditiupkan roh balik masuk ke dalam badan kita, dan kita semua akan berjalan sambil minta yansilun, duk minta tolong. Maksud dia, ya Allah, apa nak jadi kat kami, apa nak jadi kat kami. Sama-sama kita berjalan ke yang dikatakan Ardul Mahsyar, untuk kita nak berhimpun di sana. Dan yang bernama Yaumul Fathi, artinya hari buka. Fatah tu buka, kan? Fatah tu maksud buka. Sebab tu suratul Fatihah maksud dia pembuka kepada surah Al-Quran, kan? Kita baca doa iftitahun, asal ada perkataan apa? Fatah lah tu. Doa iftitah maksud dia dalam sembahyang, doa pembuka kepada sembahyang kita. Kan kita sebut fatah. Kerana sentiasa perbuatan manusia itu tertutup yang tiada diketahui akan hakikatnya, maka pada hari itu semuanya terbuka ia daripada hakikatnya. Macam saya sebut tadi ni, semua perbuatan kita ni Allah Ta'ala tutup. Buat jahat Allah Ta'ala tutup. Tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala tutup dan Tuhan suruh kita tutup, pasal apa kita nak pergi buka aib orang? Pasal apa kita nak pergi buka keburukan orang? Betul tak? Kita buat salah pun Tuhan suruh tutup. Tuan-tuan tengok macam mana seorang sahabat yang bernama Ma'is, ketika mana dia berzina, dia berjumpa dengan Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, qad zanait fatahirni. Rasulullah, saya dah berzina,
maka sucikanlah saya ya Rasulullah. Maksudnya hukumkanlah saya. Nabi kalih muka pergi kot lain. Nabi kata Nabi kalih muka, dia pergi depan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, saya berzina Rasulullah, tolonglah sucikan saya. Nabi kalih pergi kot lain. Sampai 3 kali Nabi kata, abika junun? Nabi kata, hang gila ke? Dah aku tak gila. Nampak tuan-tuan sekalian? Dia kata, dah aku berzina ya Rasulullah. Nabi kata, mungkin iltamas, mungkin hang pegang-pegang ya kot. Dak, dia kata aku berzina betul-betul. Nabi kata mungkin faqabbal, mungkin hang cium-cium ya kot. Nabi kata apa? Ulama hadis kata apa? Maksud dia, Nabi nak suruh kalau hang buat zina ke, hang berdosa, hang buat satu dosa, hang jangan bercerita ke orang, hang tutup hang dengan Allah Taala. Minta kepada Allah Taala. Buat apa nak pergi buka-buka benda tu? Tapi oleh kerana dia minta juga, dia main rasa bersalah dalam diri dia, dia minta juga, ya Allah fatahirni, sucikan aku, bagilah hukuman kepada aku. Hukuman zina apa tuan-tuan sekalian? Kalau yang dah berkahwin, hukuman dia rejam sampai mati. Kalau yang belum berkahwin disebut sebagai apa nama, ghairu muhsan, iaitulah az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin mi'ata jaldah. Kena sebat 1 kali. Dia minta benda tu tuan-tuan sekalian. Jadi oleh kerana dia minta dan dia mengakui benda tu, maka Nabi pun panggil sahabat dia, mai ikat dia apa semua, maka rejamlah dia. Ada riwayat kata apa, dia tak tahan sampai dia kena tu, tak tahan, dia lari tuan-tuan sekalian. Bila lari, sahabat nak kejar dia, Nabi kata biar pilah. Pasal apa? Dia lari tu tak tahan, tapi sekurang-kurangnya dia dah mengakui dosa dia, dan biarlah dia bertaubat, dan Allah Ta'ala akan mengampun dia lebih daripada dosa-dosa dia. Ya Allah, tu kata Islam tuan-tuan sekalian. Jadi kalau Islam pun Allah Ta'ala suruh tutup aib kita. Kita buat salah, tutup, doa kepada Allah, menyesal kepada Allah. Tiba-tiba kita pula nak pergi buka aib orang, nak pergi kata kawan tu tak betul, pergi buka dia ni buat salah. Ya Allah tuan-tuan, ingatlah hari ni kita boleh buka aib orang, tapi ni yang kata yaumul fath, bila mai hari fatah nanti akan dibukakan segala hakikat-hakikat kita waktu tu kan. Allahu Akbar. Dan yang bernama yaumul khizyu, artinya hari malu hari itu. Khizyu maksudnya malu, kerana zahir padanya segala kejahatan yang dimalui zahirnya, maka zahirlah keaiban itu akan jadi dera jua. Kerana berhubung dengan yang demikian itu, susah hati dan leceh dan juga hina dina. Tuan-tuan, atas dunia pun bila kesalahan kita yang kita duk sembunyi, tiba-tiba diketahui oleh orang, tuan-tuan apa rasa? Dia rasa hati susah, dia rasa tak tenang, dia rasa tidur pun tak jerak, dia rasa nak lari pergi merata. Tuan-tuan sekalian, macam itulah. Tiba-tiba jadi kesalahan tu, orang tahu, terbongkar apa yang kita buat selama ni, maka benda tu akan menjadi susah hati. Kalau susah hati atas dunia tak ada masalah lagi, apatah lagi susah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirat tu disebut sebagai yaumul khiz, iaitu hari susah hati. Baik. Dan yang bernama yaumun azim, insyaallah masuk dah, tak bunyi pun. Seminit lagi. Okey. Yaumun azim artinya hari besar yang penting. Apa maksud dia? Kerana sangat besar huru-haranya dan hisabnya dan juga balasnya. Baik, kita bagi laluan untuk azan Aisyah. Baik, kita tengok dalam 2-3 nama lagi tuan-tuan. Seterusnya disebut sebagai yaumun azim. Kan kita buat nama anak Azim, kita panggil Azim, bukan Azim, dia Azim, bukan Azim. Yaumun azim artinya hari yang besar dan juga hari yang penting. Kerana sangat besar huru-haranya dan juga hisabnya dan juga balasnya hari itu. Hari itu memang hari yang sibuk, hari yang betul-betul sibuk. Macam-macam benda yang akan dilihat, macam-macam benda yang akan kita tempuh. Dan yang bernama yaumun asir. Asir artinya hari kepayahan, payah. Kerana kesusahan yang banyak di dalamnya dan tidak terkirakan bala yang padanya. Sebab tu Nabi SAW, Nabi kata riwayat Aisyah kata, aku selalu dengar Nabi duk sebut Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hasibni, hitunglah, maksud dia muhasabahlah, hisablah amalan-amalan aku dengan hisaban yasira, hisab yang baik, hisab yang mudah, yasir tuan-tuan sekalian. Jadi banyak-banyaklah kita baca doa tu. Dan bernama yaumuddin, asal dari perkataan dain. Dain ni maksud dia hutang.
kan hutang, tapi dalam din ni maksudnya agama. Jadi dalam ni artinya apa? Artinya hari balasan, kerana pada hari itu dibalas amal yang baik dan juga amal yang jahat. Dan yang bernama yaumul yaqin, artinya hari yakin, kerana pada hari itu zahir segala haqaiq ni kebenaran akan sebagai yang zahir, yang tiada jalan syak padanya. Hari itulah baru kita tahu, dia ni betul rupanya. Atas dunia ni tak nampak lagi. Kan duk nampak sama-sama ni, nampak betul, nampak tak betul. Orang hak betul, kita kata tak betul. Orang hak betul, orang hak tak betul, kita kata betul. Macam tu lah. Tapi hari kiamat nanti ataupun hari akhirat nanti, haqaiq kebenaran tu kita akan nampak. Dan yang bernama yaumun nusyur, artinya hari bertaburan. Kerana pada hari itu bertaburan segala jisim yang keluar daripada kuburnya pergi ke padang mahsyar. Tentu pernah dengar hadis Nabi SAW sebut. Nabi kata hari kiamat nanti. Hadis ni riwayat Abu Hurairah. Ada orang yang berjalan menggunakan muka. Ada orang berjalan menggunakan muka. Abu Hurairah tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, macam mana jalan menggunakan muka?" Nabi kata, kalau atas dunia kamu nampak orang berjalan guna kaki, maka macam itulah, macam mana orang jalan menggunakan muka, kita dah tak peduli dah orang jalan guna kaki. Tuan-tuan rasa terkejut nak orang jalan guna kaki ni atas dunia ni? Nak rasa terkejut? Apa, biasalah benda tu. Sama macam hari kiamat ni, orang jalan guna muka, kita tak peduli dah. Itulah azab-azab yang Allah Ta'ala tunjukkan waktu nak bertemu di padang mahsyar. Ada orang yang tengah berjalan, tiba-tiba dibawakan kuda kepada dia ataupun tunggangan kepada dia. Ada orang yang berjalan, antara hadis sebut apa, dia berjalan dalam kerumunan manusia tapi tengkok dia tu tinggi. Sebab dia ni, dia di antara muazzin yang mengazankan. Tu kelebihan dia tu. Kalau tuan-tuan tengok nampak tinggi begitu, yang tu bukan zirafah. Kan maksud dia itulah muazzin. Muazzin ni apa? Tengkok tinggi. Pasal dia melaungkan azan. Jadi itu kelebihan. Ada orang yang berjalan, kan Nabi kata apa? Sab'atun yuzilluhumullah yawma la zilla illa zilluh. Pada hari itu ada 7 golongan yang Allah Ta'ala menaungi mereka dengan naungan Allah. Hari tidak ada naungan melainkan naungan Allah Ta'ala. Imamun adilun, imam yang adil, pemerintah yang adil, imam semayang yang adil, sama juga. Jadi imam dan semayang nak kena adil pun dia kena tahu, dia bukan boleh ikut suka hati dia, dan dia bukan boleh meringkaskan ikut suka hati dia, tak boleh. Maknanya dia kena meraihkan makmum yang ada di belakang dia. Contoh dia macam sembahyang subuh, minta maaf sebutlah, sembahyang subuh tuan sekalian. Subuh lah ni lambat, orang kelang kabut nak pergi kerja. Kita pula waktu subuh tu kita nak balum panjang, tak boleh. Kesian kat orang duduk belakang ni. Orang nak pergi kerja, jahanam dia kata. Aku duduk Panjskat pukul 7.30, aku duduk Tamprin pukul 7.30. Kadang-kadang sampai kerja tu keluar daripada waktu tu. Kan? Jadi itu masalah dia. Bos kita mau tahu kalau hang terkeluar hang merah ke apa Panjskat hang kan, apa nama ai hadir ke apa ni sebut kan. Hang tengok yang tu aku tak fikirlah. Dia kata, bos, walaupun ni tapi saya cover balik, saya duduk balik malam apa semua. Bukan kira malam tu hang punya pasal lah hang nak balik kata. Ada jenis macam tu tuan-tuan sekalian. Oh kacau kita. Jadi orang duduk semayang ni pun tahiyat ni pun dia baca bagi cepat, dia duduk tunggu bila tu imam nak habis, bila habislah cepat sambil duduk tengok jam. Dia semayang tapi dia duduk tengok jam. Jadi itu disebut imam adil. Banyak lagi lah 7 golongan, tuan-tuan carilah antara dia apa yang akan mendapat rahmat daripada Allah. Dan satu lagi, dan yang bernama yaumul masir. Apa maksud masir? Artinya hari kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita akan kembali kepada Allah. Orang beriman macam itulah tuan-tuan sekalian. Hakikat dia apa? Semua kita akan dikembalikan kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali kepada Allah. Dan yang bernama yaumun nafkhah. Yaumun nafkhah, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita berhenti dekat tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Lepas ni saya akan kurangkan sikit apa nama huraian lah kot, pasal dah banyak sangat kan. Kita akan baca secara cepat lah kan. Kita duduk di nama-nama ni pun dah berapa bulan dah. Betul tak? Nama ni berapa bulan dah. Kita ada materi yang lebih ni lagi lah. InsyaAllah kita akan cuba ringkas-ringkaskan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma hasibna hisaban yasira
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.